Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertamanya marilah sekali lagi sama-sama kita rafakkan, panjatkan, berzahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kita kesempatan untuk berada pada hari ini, yang mana disebut pada hari ini adalah hari Jumaat, hari penghulu segala hari. Maknanya pada hari ini bila disebut hari Jumaat, dia ada kelebihan khusus yang memang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hari Jumaat. Jadi alhamdulillah kita berada pada Jumaat yang kesekian kalinya. Kalau kita nak bilang daripada umur kita, daripada kelahiran kita, hari pertama kita lahir sehingga hari ni berapa kali Jumaat pun kita tak ingat. Tapi apa yang penting, berapa kali Jumaat itu adalah perkara yang ketujuh lapar dah. Yang penting adalah berapa kali Jumaat yang kita ambil kesempatan untuk kita nak meraih fadilat Jumaat. Selain daripada kalau Jumaat ni kita cuma teringat untuk solat Jumaat, kita juga sebagai seorang Islam, marilah sama-sama kita cuba telusuri amalan-amalan yang kita tidak akan sia-siakan pada hari Jumaat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini juga marilah juga sama-sama kita ambil juga kesempatan untuk menjadikan Jumaat ni ialah hari perpaduan. Kenapa pada hari ini kadang-kadang kita dengan sahabat dengan saudara mara kita ni tak ada, kita nak jumpa, maka jadikanlah Jumaat pada hari ini. Kenapa? Hari Jumaat ialah hari perhimpunan. Juga disebut Jumaat ni salah satu hari raya lah. Selain daripada dua hari raya ini yang disebut hari raya Idul Fitri, juga hari raya Korban, kita ada juga hari raya iaitu hari Jumaat. Jadi hari ni tiap kali kita masuk hari Jumaat, kita ke masjid, kita berada pada hari Jumaat, kita anggaplah juga kita menyambut hari raya. Bila kita menyambut hari raya, kita rasa bangga yang kita berada pada hari Jumaat, dan kita rasa bangga kalau kita dapat melakukan sesuatu yang menepati syariat yang tidak sia-sia. Pertama ni kita mendapat pahala, yang keduanya perkara yang buruk-buruk. Jadi hari ni tuan-tuan dan puan-puan, bila masuk hari Jumaat sebenarnya dikira bermula daripada terbenamnya matahari semalam. Maknanya mari saya ada buat live betul. Tapi sayangnya bila tengok balik, suara tu tidak jelas. Alhamdulillah. Tadi kita ada sedikit gangguan lain. Ni nampaknya dah kembali pulih. Cuma apa yang saya nak sebut, bahawa 2-3 perkara mungkin kita ada sedikit kesempatan sebelum saya nak sampai ke pasar ni. Antara ialah kita bangun pagi ni dengan kita mandi sunat lah. Mandi sunat hari ni, sunat hari Jumaat. Ada dua benda lah yang kita boleh buat kalau kita tak ada buat. Maya sunat tadi kita bangun, solat sunat ni, mandi sunat hari sempena hari Jumaat. Dan yang keduanya mandi sunat juga niat untuk ke masjid, kita dapat juga pahala. Dan selain daripada itu juga kita cek kuku-kuku kita ni, kalau ada panjang ke apa dia, kita kerak kukunya. Hari ni lah hari sunat, kita kerak kuku. Dan antara lain juga disebut pada hari Jumaat ialah hari yang kita disunatkan pakai pakaian yang lawa-lawa, comel-comel untuk kita ke masjid. Dan di samping itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita nak pergi masjid itu kalau boleh tak kita rapikan rambut kita, kita minyakkan sikit rambut, tak boleh pakailah minyak rambut rapi sisik comel sebelum kita nak pakai piah, pakai sokok ke apa. Jangan asal kita boleh pakai piah tutup kat, pakai rambut tu tak rajin nak sisik, tak rajin sikat, tak rajin kita nak rapikan rambut. Kadang-kadang hapuk berung. Nah, rambut kita tak hapuk bangak. Pakai piah tu busuk. Kita dok paak, dok kurung rambut tu menyebabkan sahabat-sahabat kita kiri dan kanan soft kita tu pada belakang ni merasa tidak selesa. Jadi ambillah peluang hari Jumaat ni untuk kita nak meraih pahala sebaik mungkin. Kenapa hari Jumaat adalah hari yang disebut sebagai penghulu segala hari. Dan pada hari ini juga bermula pada saya sebut dah, Jumaat ni dikira terbenam matahari kemarin. Maknanya maghrib kemarin kita ada bacaan khusus. Kalau kita sebut tilawatul Quran ni, baca Quran, dia ada surah-surah khusus yang memang disunatkan untuk kita baca pada hari Jumaat. Antaranya adalah surah Al-Kahfi. Cuma bagi kita ni, kita tak menjadi kebiasaan. Kita orang Melayu yang berada di Nusantara, kita orang Islam berada di Nusantara ni, kadang-kadang kita terlepas pandang lah. Kenapa? Kerana budaya kita ni semuanya kita baca Yasin. Tak? Anak nak periksa baca Yasin,
nak naik rumah baru baca Yasin. Segala-galanya kita Yasin, tak ada masalah. Kenapa? Bacalah gapo pun selagi dia ayat Quran, kita akan mendapat pahala. Cuma pahala khusus, panggil pahala khusus sempena hari-hari tertentu kita tak boleh lah. Kita cuma boleh pahala baca Quran. Kita tulis pahala kalau kita melazimi, dikira sebagai sebahagian daripada zikir kita juga. Dan kalau kita niat untuk nak mendapat fadilat-fadilat lain yang kita baca tu, kita niatkan untuk dapatkan kesembuhan dan sebagainya, Allah akan bagi kesembuhan bagaimana disebut, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa' wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Mana Allah SWT sebut, Allah kata kami turunkan Al-Quran ini, yang mana Quran itu sendiri boleh menjadi penawar, syifa wa rahmatul lil mu'minin, juga rahmat kepada orang-orang yang beriman. Wala yaziduz zalimina illa khasara, dan tidak ada, tak bertambah sikit abuk kepada orang-orang yang melakukan kezaliman ini, yang engkar dan sebagainya, kecuali dia ni rugi semua. Jadi kita hari ni kita tak serugi. Bila tak serugi, kita ambillah kesempatan bagaimana Nabi SAW ajar kita buat. Waktu kita ambil pahala khusus pada hari ni, hari Jumaat. Dan antara yang lain juga kita hari Jumaat ni kita disunatkan berdoa. Tak kira lah sama ada doa khusus pada hari Jumaat, kita ambil fadilat, dia adalah penghulu segala hari, nak ambil orang panggil keberkatan Jumaat. Salah satu sunatnya juga lah kita berdoa di antara dua khutbah. Jadi pada hari ni kalau kita tengok di masjid-masjid, cara orang berdoa. Kenapa? Amalan kita di masjid-masjid kita lah ni, dia tidak berdoanya dalam khutbah. Lepas tu masa rehat antara dua khutbah tu, banyak kenya tak bila baca suruh kita ni berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita petadah tangan pakai sudah gitu. Sebenarnya ambillah kesempatan doa ni, tak semestinya dengan mulut bunyi papak-papak siapa orang dengar. Kalau kata kita malu dak, hasrat dalam hati, tak apa, bila-bila tadah tu ingatlah minta gapo dia kita nak minta. Sama ada nak minta supaya hidup kita diberi berkati, kita ni diberi keampunan, kita ni diberi kebahagiaan di dunia dan akhirat, minta. Kenapa? Itu adalah saat-saat doa yang paling mustajab, ataupun doa yang paling didengari, yang akan dimakbul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bab Jumaat, kita cerita apa dia yang patut kita buat hari ni supaya kita tidak sia-sia padahal bela-bela aja. Tak. Dan turun daripada masjid ni disunatkan juga, tak kira turun masjid kau nak pergi mana pun, nak pergi buat benda baik ni, sunat kita melangkah dengan kaki kanan, mula dengan kaki kanan. Saya kata dah lah ni kita pesen naik kereta dan nak pergi mana-mana naik kereta, tak ada masalah. Kenapa? Walaupun kita langkah naik kaki kiri, kalau naik kat kanan jadi peling tak, depan lah. Tak, sebenarnya kedudukan kereta kita ni sebelah drivernya dia kanan, maknanya kita ambil posisi kanan, bermula dari kanan pun boleh pahala. Waktu kita cerita bab di masjid. Dan kita nak cerita juga sebagaimana nak sebut hak mari, sebab mari tu kira jelas kerana audio kita mungkin tak bunyi. Pada hari ni kalau kita tengok di negara kita dan di mana-mana negara apa, kita masih lagi dalam fasa pandemik. Makna dalam fasa pandemik ni kita masih lagi dengan ada takut dengan jangkitan, dengan gapo-gapo, dan kita hidup dengan SOP dan sebagainya. Pada hari ni kita tengok di masjid memang wajib lah kena ikut SOP, dan antaranya selain pada kena sanitize, selain daripada kena pakai mask memang wajib pakai lah. Dan disebut juga nak pergi ke masjid ni tolong bawa sejadah. Jadi hak ni lah kita nak menyeru kepada sahabat kita di luar sana supaya kita jangan terlupa. Hari ni kalau nak pergi masjid, jangan duk harap-harap orang masjid menyediakan segala keperluan kita. Kenapa? Nak pergi masjid lah ni memang diwajibkan bawa sejadah, bawa sendiri. Jangan harap hak orang. Ni dak pergi masjid dah lagi lewat kokak orang tengah baca khutbah gapo, dia sibuk dak segai-segai dak eret tika-tika buruk, tika-tika hak lama masjid dak gulung tak guna. Dak, pertamanya benda tu dah lah debu, benda tu mungkin ada kotoran dan sebagainya kita guna. Dah heret pula lalu kok depan menyebabkan orang tidak selesa, gangguan kepada orang. Sedangkan telah dipesan setiap orang nak pergi masjid, mari jemaah tolong bawa sejadah. Ingat tolong bawa sejadah. Dan yang keduanya di masjid ni, kalau kita tu mari lewat tak salah, kita nak main dah apa dah lelah-lelah kok celah orang dak mai nyelik masuk. Kenapa? Di masjid dah kita buat penjarak kat. Orang mari awal susun comel dah. Barisan saf pertama, saf kedua dan seterusnya. Susun comel. Tak usah kita nyelik dengan harapan kita boleh masuk. Dah kita lewat buat cara lewat. Dan antara lain juga kita nak menyerulah kepada semua, termasuk pengurusan masjid, pimpinan masyarakat, orang awam seperti kita yang menggunakan masjid free-free, tak ada sumbangan gapo apa kita pergi. Lah ni
musim, kalau kita kata bulan 1 ni, kita skala kalau di Kelantan ni bulan 1, bulan awal bulan 2 ni kita ada atau musim berangi, musim sejuk. Kalau di Kuala Keran ni, Tobik Sak Khabar cak kali dah sejuk macam duduk di Cameron Highland. Tapi tahun ni pelik. Tahun ni masuk bulan 1 ni panas nyengik, panas sungguh-sungguh. Jadi masjid kita ni kalau kata di kapal-kapung ni tak macam masjid di bandar, masjid besar-besar. Kadang-kadang masjid tak penuh pun, tapi di kapal-kapung ni masjid melimpah. Makna dalam dewan masjid ni penuh dah. Di kaki 5 masjid penuh dah, makna yang setelah kita buat penjarakan. Cuma kita ada kawasan-kawasan lapang. Ada setengah masjid, kalau kawasan saya ni memang masjid dia dibuat papan tanda lah ataupun buat peringatan. Maknanya kenderaan ni tak dibenar masuk lah, terutama sekali motor. Jangan masuk dah parkir tenggak-tenggak di tangga masjid dan sebagainya. Kenapa? Tempat tu nak digunakan oleh orang yang nak solat Jumaat. Maknanya limpah daripada dewan ni boleh mayat bawah. Apa yang kita nak sebut pada hari ni lah, ada juga segelintir kita ni hok degilnya masuk juga parking motor dia. Tahulah motor kita tu mahal, wai suku ke, wai setengah ke, wai 3 suku ke, termasuk orang tu mungkin tak apa nak ada suku tu. Kita beringat lah, kita mengambil hak orang lain sebenarnya. Dalam Islam ni bila kita ambil hak orang lain, dikira macam curi lah. Jangan nak nampak curi ni, dia ambil pokok orang, dia ambil makanan orang, dia ambil goto orang. Tapi kita mengambil hak orang ramai pun dikira mencuri. Maknanya kita kena minta halal dan kita tidak terlepas dengan tanggungjawab di hadapan Allah SWT. Okey, kita kosong. Nah, kawasan masjid, dah kalau kata masjid kata, dalam kawasan pagar masjid ni dia adalah kawasan pagar mungkin dekat bira-bira masjid ke apa, jangan parking. Jadi letaklah motor kita luar tu, tak ada masalah, kita beres hak tu. Jadi orang yang ke masjid ni kita nak beri juga saranan. Dah kita kata panah tak tidak, panah tak ada, tak okey lah kita nak pesan, mari masjid pakat bawa payung. Kerja pula pakat payung dalam kawasan dalam laman masjid. Jadi kita minta lah cadangan kalau boleh lah. Kenapa? Kita nak mengambil manfaat, kita nak mengambil orang panggil kelebihan hari Jumaat, dan kelebihan juga dalam kita berinfak. Kalau boleh kita masjid, kalau ada PT sediakan kemah besar tu, mungkin kita rasa macam tak berapa nak praktikal, beli macam yalah, dah beli esok-esok kalau tak guna nak sipar, tempat tu tak pernah ada. Kita guna kemah macam kemah pasar malam yang ukurannya mungkin 10x10, 10x15 dan sebagainya. Mudah pasal, mudah buka. Mudah pasal, mudah buka, mudah bawa, mudah nak jual esok-esok kalau rasa tidak diperlukan lagi. Itu kalau boleh masjid sedia. Dan mungkin juga kita nak kata apa segala-gala nak masjid nak sedia, mungkin masjid tak ada PT dan sebagainya. Kita nak sebut antaranya kata-kata daripada Allah SWT dalam firman-Nya disebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalul mu'minina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbatin mi'atu habbah. Katakan Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan orang yang membelanja, orang yang infak di jalan Allah SWT, termasuk kita sedia kemah. Infak tak semestinya kita beri terus, kita beri guna pun infak juga. Nah, kita boleh beri manfaat pun dikira infak. Kata Allah SWT, perumpamaan kepada orang yang membelanja, orang yang infak di jalan Allah SWT, kamasali habbah, seumpama sebiji benih. Kalau kita tak kira lah butir padi ke butir gapo kita ambil, habbah dia butir yang biji benih. Ambatat sab'a sanabil, daripada sebiji benih tadi boleh menumbuhkan tujuh tangkai, dan setiap tangkai itu pula boleh menumbuhkan 100 biji. Maka satu panggil, kalau lah kata kita ambil cara mudah-mudah, RM1 yang kita belanjakan di jalan Allah SWT, mungkin kita beli kemah dengan harga 100. Sebaik saja kita beli, kita niatkan untuk kita nak buat tadi, Allah dah mencatatkan dalam akaun kita ni berapa? 100 tadi menjadi menjadi bukan 700. 100 kali 700 berapa kira? Saya tak pandai nak kira. Tuan-tuan tolong kira. Kalau boleh ada yang rajin kira, tolong komen bawah tulis. Malah nak royak dah. Kita tolong kira sendirilah. Satu kalau kata 100 riyal digandakan dengan 700 kali. Itu bak kemah. Dan antara lain juganya kalau boleh, latar kita ni kan bukan latar di masjid ni, dia biasanya tar lah. Saya pada simen ni dia tar. Kalau boleh lah kita ada tika-tika mana tak pakai. Tika ni tak apa nak sesuai sangat, sebab apa panah ni dia dengan plastik tika ni mudah repuk. Jadi kalau ada kapek-kapek buruk gapo dak, kita tolong bawa kita lipat-lipat bawa sebelum kita pergi awal masjid kita apa. Jadi mari orang Kediri ni boleh letak sejadah dia. Jadi kuranglah panah tu tak ada. Dan selain daripada tu juga ni kita nak cerita tentang infak. Kalau kita tengok juga di di kolah-kolah masjid, di tempat-tempat wuduk dan sebagainya, kadang-kadang kita ni dak
kena jalan terlalu cermat. Apa cermat? Kadang-kadang licin. Licin ni pertamanya mungkin mozek tu tak sesuai. Tak sesuai untuk yang kena air. Tapi yang keduanya kadang-kadang belum. Nak kita tak sengepek lah masjid. Oh, masjid ni kerja apa? Siapa biar ada belum gapo. Kita tanya, pas kita kerja gapo? Kerja kita je tolong guna saja ke gapo? Jadi fikir, setiap orang ni ada sumbangannya. Dan setiap orang ni, kalau lah kata menyebabkan orang mengalami kesusahan, kita juga ada saham dia. Kalau kita mampu, kita kelih saja tak buat. Selain daripada kita nak cegah munkar, kita juga kena suruh, kena ajak orang buat benda-benda dan benda baik. Gi awal sikit masjid kalau nampak belum dak. Kalau lah kata jijik sangat nak guna tangan, gahar dengan kaki belah-belah. Masa setengah kaki dak. Pakak-pakak gahar sikit seorang, menggahar 5 kali, aku gahar 5 kali, lama-lama comel lah jadi tidak licin. Walaupun antara SOP-nya digalakkan kita ni ambil wuduk daripada rumah lagi. Turun ke masjid ambil wuduk. Memang sunat pun kita berwuduk sama. Berwuduk setiap langkah kita dikira langkah berpahala kerana kita berwuduk. Tapi nak royaknya kadang-kadang perjalanan kita ke masjid ni jauh. Banyak berlaku di tengah-tengah jalan tu menyebabkan wuduk kita terbakar ketuk ke gapo dak. Tu tak sekira lah, maknanya tak ada masalah wuduk ambil 2-3 kali pun. Tapi kalau boleh ambil pada rumah apa masjid, kalau kita kekal keadaan wuduk, tak perlulah ambil wuduk lagi. Okey, buat wuduk. Kita tengok juga ni masjid ni kalau kata ada kalah dak. Tak disebut dah latar tempat nak ambil wuduk ni belum. Kadang-kadang masjid tu pun gapo dia kalah pun belum kita pun dak. Guna nak ambil semaya ni beres dah, walaupun dikatakan suci lah lebih pada 2 kolah dan tidak berubah warna ke apa, makna kita ada syarat-syarat nak dikatakan air mutlak ni. Kadang-kadang kita tak tergamak bila nak ambil air berubah mulut untuk koma, walaupun air tu sebenarnya adalah suci. Kenapa? Kerana sebab tak adil tengok dengan belumuknya. Lepas tu kadang-kadang tengoknya ada juga hak hitam putih jaga-jaga, walaupun sebahagian daripada ulama kita kata benda tu dimaafkan lah, najis cicak hak ada jaga-jaga, boleh tangguk-tangguk buai gitu, kerana pertamanya dia tidak mengubah warna dan kesukaran kita nak menjaga hak tu tak apa, kita cerita tu, kita nak cerita sama-sama kita jaga institusi masjid kita ni supaya masjid bila orang pergi tidak orang mikir 15 kali orang nak pergi mana ni, aku nak pergi satu tempat yang kena mujahadah. Kenapa kena mujahadah? Duduk di masjid ni tempat yang paling sengsara. Kenapa? Dengan panahnya, dengan busuknya, dengan tak selesanya. Jadi kita tak sengepek ke masjid. Kita ngepek ke diri kita. Tanya gapa dia sumbangan kita masjid. Kalau lah kita ni tak ada gapa sekarang kita sumbang kepada masjid, kita tak sekecek. Jadi kadang-kadang orang kata tak ada apa. Ni kita tak bayar zakat gapa ni. Oh, kita bayar zakat. Kita tanya diri kita, zakat gapo kita bayar. Ada tu setahun sekali dak bayar zakat fitrah. 7 riyal seorang. Tuan-tuan dan puan, zakat fitrah ni sebenarnya kalau kita nak sebut, kalau kata 7 riyal. 7 riyal ni rakyat Kelantan ada lebih kurang dekat 2 juta. Kita ambil lah 2 juta. 2 juta kali dengan 7 riyal berapa? Baru 14 juta. Dan 14 juta ni kalau nak selenggara benda-benda lagu ni tak boleh. Dan zakat fitrah ni sebenarnya konsep dia berlainan. Maknanya zakat fitrah ni diberi kepada fakir miskin sebelum ni nak sambat air raya ataupun juga semasa nak sambat air raya. Jadi amalan kita di negeri kita, di negara kita ni, duit zakat fitrah ni KJL melalui institusi agama yang berkenaan, dia agih ke sebelum raya lagi. Kadang-kadang kita ni bayar zakat terus ni pagi raya. Tapi KJL bui tu boleh puasa lagi bui. Jadi benda tak sebelah mana 14 juta kalau kita kira lah. Satu kepala KJL bui kepada fakir miskin ni bui dalam 200-300 orang untuk raya. Bayangkan kita tu tak seberapa pun kita cerita. Tak usah nak sebut sangat lah sumbangan kita ni. Yang paling pentingnya kita tanya apa dia lagi kita boleh sumbangkan. Kalau pitih tak ada, tak okey lah tangan kita repuk nak tolong gahar, tolong bawa, tolong gapo. Dan yang paling penting tak boleh berlaku apa, tolong royak apa tak apa dah. Tapi kita risau yang kita agak galak hari ni tak tolong belakang. Gua tu dak, gua ni dak, sudah-sudahnya balik berjumpa Allah SWT nyesal. Kita cerita bab di masjid tadi, kita cerita tadi panah. Dan orang yang kemudian kalau nak pergi masjid ni gilah awak tu cerita. Gi lewat dah lah, lewat menyusahkan orang pun dak main letah-letah atas belakang orang nyelik-nyelik ke apa dak. Lepas tu pula bagi yang parking ni kita cerita dalam masjid kalau kawasan masjid terkecil dia tak boleh parking dalam masjid sebab nak bagi ruang kepada orang nak sembahyang, nak apa sejadah sebagainya. No parking luar masjid. Nak parking luar masjid, kalau dah parking tu penuh dah di tepi-tepi jalan depan masjid, janganlah pula kita pandang-pandang kita pula tenggak sampai jalan tu sepatutnya 2 lorong tinggal 1 lorong. Dan paling kita takut ialah tutup habis jalan. Tapi jalan kita kena fikir, kita hidup bermasyarakat. Bukan hanya orang yang pergi masjid saja nak hidup, nak guna jalan raya. Ni orang tak pergi masjid. Tak pergi masjid ni bukan semua orang tak pergi masjid. Dia malah ada orang puan memang tak wajib pergi masjid untuk solat Jumaat. Ada orang bukan Islam memang hak dia pun dia tidak beragama supaya kita tidak wajib. Kalau dia pergi pun tidak dikira. Dia nak guna jalan raya.
Jangan siapa orang memberi persepsi tidak comel kepada orang Islam yang mengganggu hak orang lain. Kecuali KJL Gazette dah. KJL Gazette-nya daripada pukul 1 sampai pukul 2 ni jalan ni tak boleh lalu, jalan ni tutup. Lepas belakang dah. Ni jalan hak buka, lilah orang boleh lalu, tapi kita dalam mari lewat kadang-kadang pakai Pak mana berhenti tu mati anjing, pakai lopak akak tak kebir selalu. Pasal dia kat takut terlepas semaya Jumaat. Tak boleh lagu tu. Dah kita bermula pada kita pergi lewat buat cara lewat atau kita buat parking. Dan yang lain juga bila kita berada di masjid ni, minta tolonglah. Waktu kita cerita buat parking ni selipar tolong susah molek, jangan ikut dah kita nak letak. Saya kata dah tak adil lah ni, musim ruai semaya kita ni tak banyak. Kenapa kita ada penjarakan? Kalau di Kelantan ni kita ada penjarakannya, maknanya 1 meter lebih lah, masih lagi 1 meter kan. Paling kurang 1 meter. Bila 1 meter ni, selipar kita tu jangan diingat kerana selipar kita mahal, mesti kita letak tempat kita. Kadang-kadang letak tepat orang, tempat orang nak sujud tu. Tolong letak molek, kita ingat kan mana selipar kita letak. Dan di masjid ni jarang nak berlaku kalau tu ada orang nak ambil selipar kita. Dah kalau selipar kita mahal, pakai selipar murah ke masjid. Dah kita sayang sangat selipar. Dan pasti kalau selipar ni kalau nak pergi masjid, walaupun kita kata selipar kita tu menjerata, kita boleh tengok ke balik selipar, tapak selipar tu tengok taik kucing ko, taik gapo ko, cemar kecah ke gapo tu dululah kebah cuci dulu. Kenapa kita nak pergi masjid selain pada kotor? Kalau kotor benda tak nampak tak ada masalah. Kenapa Islam ni mudah, dia menghukum benda yang zahir. Selagi kita tak nampak benda tu najis, tak dikira najis. Bukan kita nak cerita tentang najis, nak ceritanya kadang-kadang menyebabkan bang. Orang duduk kiri kanan kita, bang tak kucing mana ni? Pakat dah cari, tak kira lah tak kucing baju orang. Tekak nak ambil selipar sesuatu, kita nak bila-bila, nak apa panggil, nak belak-belak tengok. Dan bila semaya tak khusyuk lah. Terutama sekali bila sujud. Sujud ni siapa selain daripada kita nak baca subhana rabbiyal a'la wa hamdi, bila-bila kita ni merintih, sungguh kata Allah sengsaranya aku bila lah semaya ni nak habis. Cepatlah tu email baca kan apa ni, tak tahan dah bau. Okey, tu kita cerita bab gangguan di masjid. Dan antara lain juga nak pesanlah kepada pihak pengusaha masjid, terutama sekali tu email. Okey, kalau kita cerita bab khutbah ni benda yang dah ada teks, maknanya nak pendek nak panjang tu tak boleh dah, muka benda hak ada dah. Kita nak cerita muka lah ni musim panas. Jadi masa baca khutbah tu tak ada masalah. Kenapa panas? Masih lagi orang tu boleh berlindung mana-mana, duduk pak teduh ke apa, duduk berat dah cari tempat selesa. Tapi semaya tak nak buat lagu tu. Tak nak pergi cari, kalau ada pokok dekat-dekat pakat cari pokok tu tak boleh. Dia kena dalam keadaan soft yang molek lah. Tak nak ada putus terlalu jauh, maka dia akan jadi semaya tu kita tidak sah. Maknanya kalau kita putus terlalu jauh, dia ada kadar-kadar dia. Cuma nak royak masa semaya, pemilihan surah yang nak baca selain pada surah wajib ni Fatihah. Selain daripada surah tu tidak wajib dah. Maka pilihlah surah-surah yang kita ambil kira orang di belakang kita tu lita, tak imita no tanah no. Tak imita lita luar pada masjid, luar pada dewan masjid nu orang duduk tengah panah. Bukan sangat duduk tengah panah, duduk atas tar panah dengan sejadah ni yang tidak boleh nak menampung sangat rasa panah. Kalau kita duduk punggung tu rasa supaya kena panggil. Dah, tak imam kena fikirlah. Jangan pula baca surah Baqarah sampai 280 lebih ayat tu. Pilih ayat-ayat yang sesuai dengan situasi. Bulan 1, bulan 2 ni, bulan 3 adalah bulan hok panah. Bulan orang panggil bulan mungkin kemarau, mungkin bulan yang tidak ada awannya kurang, ada boleh menimbulkan suasana redup dan sebagainya. Tu imam tu pilihlah surah-surah yang bersesuaian. Biarlah anak makmum kata dak, kadang-kadang kata apa tu imam enak atina. Makmum tu tak faham. Tak kira enak atina ke gapo, kita tengok situasi. Musim ni musim panas, supaya biar orang pergi masjid ni pergi dalam keadaan selesa, dah balik dalam keadaan senyum. Ni dak pergi dah kena orang panggil supaya erat kaki, kalau kelik pula rasa masih nyesal, seumur hidup nyesal pergi masjid apa. Oh dengar tak selesa dengan gitu dan gini. Kadang-kadang di masjid lah tempat perhimpunan, sebab tu dipanggil jamik. Jamik ni tempat perhimpunan. Tepat situlah kita nak jumpa saing-saing kita, nak jumpa saudara-saudara kita. Dan itu jugalah dikatakan Nabi SAW, Jumaat adalah hari raya yang ketiga. Selain pada Jumaat tadi ada pada hari raya Idul Fitri, hari raya Korban, Jumaat ni adalah juga hari raya. Kenapa? Jumaat ni adalah hari raya mingguan yang disambut dan diwajibkan oleh umat Islam, terutama sekali lelaki yang mukallaf untuk hadir ke masjid semaya Jumaat. Jadi insya-Allah apa perkara yang kita sebut tadi, saya nak tinggalkan pesanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasallahu lahu qurbatun min qurabi yaumil qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang
melepaskan kesusahan siapa-siapa yang mengurangkan kesulitan saudaranya, kurbatan orang-orang Islam ini, Allah akan melepaskan dia kesulitan di hari akhirat. Maknanya esok ni kita nak bergelut, kita nak perang dengan suasana yang tidak menentu dan sebagainya. Atas dunia yang kita tolong orang, kita permudahkan urusan orang, di akhirat ni Allah permudahkan urusan kita, hak tak kita nak. Dan ambillah semangat sebagaimana Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Allah kata bertolong-tolonglah, badi dia bukan kata emang kena buat dak, dia kata wa ta'awanu. Allah kata badi sama-sama buat apa dia? Tolong perkara-perkara yang baik, perkara-perkara kebajikan, perkara-perkara yang beri manfaat pada orang lain. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kita dak pakat benda-benda tak comel. Lah ni banyak kita pakat benda tak comel, pakat rata. Kadang-kadang di medsos ni macam-macam benda tu tak perlu pun. Tak perlu pun kita ni nak masuk komen, nak masuk gapo, tapi orang buat status jelek, kita masuk pula, kita komen kita pula tolak. Tu ramai kita buat. Makna kita bertolong-tolong, kita bantu benda hak tidak comel. Ambil peluang pada hari ni, hari Jumaat, belum lagi panggil terlambat. Kalau tak bangun tidur, mandi tidak niat ke untuk sunat Jumaat, hari ni boleh lagi. Belum nak pergi semaya Jumaat, kita niat semaya, mandi, niat untuk pergi semaya Jumaat, maka pahala kita boleh. Langkah mula dengan kaki kanan. Kalau boleh pergi kok jalan jauh, balik kok jalan dekat lah. Tak nak praktik mana hak tu. Kenapa? Dengan musim-musim kita nak ikut SOP dan sebagainya, tak apa nak jadi mana dulu, tak ada masalah. Kenapa? Nama pun benda sunat. Dalam banyak-banyak benda sunat, pilihlah yang kita mampu buat. Jangan kita pilih untuk tidak buat hak tu yang kita rasa duka cita. Jadi sekadar tu saja perkongsian saya pada hari ni. Saya bukan nak tunjuk pandai dak. Panggil sekadar apa yang kita perhati, kita buat perhatian. Dan kita juga sebagai orang awam seperti biasa, dak kita nak sampaikan supaya kenapa kita ambil lah peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penutupnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, demi masa sesungguhnya manusia rugi sama-sama dak. Walaupun kita kata kita orang kaya boleh pitih sama, tapi Allah kata kita rugi. Rugi buat apa? Rugi kalau kita tak jadi seperti Allah raya. Jadi orang lagu mana? Illal ladzina amanu, kena jadi orang beriman baru tidak rugi. Wa amilus solihat, buat benda-benda hak comel, benda-benda baik, benda-benda yang mendapatkan manfaat. Wa tawasau bil haq, hak ni kita nak sampaikan, kita nak pesan. Wa tawasau bil haq, pesan supaya kita ni buat benda-benda hak comel, kecek benda-benda hak comel, benda-benda hak betul, benda-benda hak benar. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, pesan supaya sabarlah. Dalam kita nak buat benda baik ni memang kena sabar, kena tahan telinga, panggil hati kena kering. Memang buat benda baik ni kadang-kadang orang buat nganying, kadang-kadang kebaikan kita ni orang tak rasa hari ni, orang akan rasa esok. Kadang-kadang di hayat kita ni orang tak nampak kebaikan, tapi sesudah kematian kita, maka kebaikan yang kita buat tu dirasai dan orang mengiktiraf. Jadi sekadar tu saja perkongsian daripada saya. Jangan pernah kita rasa duka cita dalam kita buat perkara kebaikan. Kenapa? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau buat benda baik, sebenarnya benda baik tu untuk dirimu juga, dan kalau buat benda buruk, itu juga kena ingat membuat untuk dirimu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.